Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam pada muka surat ke-75 pada pelajaran ke-11, yaitu bertajuk perkara yang membatalkan iman daripada bahagian akidah. Okey, pelajar-pelajar semua boleh melihat pada buku teks ataupun paparan yang saya tunjukkan di hadapan ini. 3.10.1 iaitu perkara-perkara membatalkan iman. Okey, terlebih dahulu sebelum kita mempelajari dan memahami apa yang dimaksudkan dengan membatalkan iman itu, pelajar-pelajar perlu mengetahui apa yang dimaksudkan dengan iman. Iman iaitu suatu perkara yang berlaku di dalam hati kita, merupakan satu keyakinan dengan hati dan diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan, akan melahirkan yang dinamakan sebagai keimanan. Keimanan itu merupakan satu bentuk kepercayaan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan penzahiran keimanan itu akan terzahir pada percakapan kita, pada perbuatan kita, pada tingkah laku kita dalam kehidupan seseorang itu. Setiap Muslim wajib memelihara keimanannya daripada terbata. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sesekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang Islam. Iman boleh terbatal dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana keimanan itu berhubung rapat dengan i'tiqad ataupun dinamakan sebagai keyakinan. Antara perkara-perkara yang boleh membatalkan iman di dalam diri kita ini ada 3 perkara penting yang kita kena tahu dan kita faham. Takut-takut keadaan ini boleh berlaku kepada keimanan kita tanpa kita sedar. Iaitu yang pertama, i'tiqad, yang kedua perkataan, yang ketiga perbuatan. Jadi keimanan itu akan berhubung pada 3 perkara. I'tiqad iaitu berhubung dengan keyakinan di dalam hati. Perkataan berdasarkan pada lisan dan penyebutan ataupun ucapan, dan yang akhir sekali perbuatan ataupun tingkah laku kita, perlakuan kita dalam kehidupan kita seharian. Sekarang kita melihat pada muka surat 76, iaitu batal iman melalui i'tiqad. Iman terbatal dengan sebab tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara-perkara berkaitan dengan uluhiyah, iaitu dimaksudkan dengan ketuhanan, an-nubuwah iaitu kenabian, dan perkara ghaibiyah iaitu perkara-perkara ghaib. Ya, ada 3 perkara penting yang kita perlu fahami, yang pelajar-pelajar perlu faham. Dan perkara ini berhubung rapat dengan keimanan dan kehidupan kita seharian. Iaitu pertama perkara yang berhubung dengan uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Uluhiyah itu merupakan perkara-perkara kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada pada asma Allah Subhanahu Wa Taala ataupun af'al Allah Subhanahu Wa Taala. 4 perkara ini tidak terlepas ataupun tidak terpisah di dalam bab ketuhanan, khususnya dalam kita keyakinan kita kepada zat Allah. Jangan sesekali kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu ataupun menyamakan Allah dengan sesuatu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha suci daripada segala sesuatu perkara yang kita gambarkan, yang kita pernah nampak. Adapun kita mengimajinasikan keadaan zat Allah itu adalah perbuatan jelas di dalam akidah kita sebagai perkara-perkara yang membatalkan iman. Yang kedua, perkara yang berhubung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita merendah-rendah ataupun meremehkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dari segi
kecantikan, jamalnya, kohanya, kekuatannya, kamalnya, kesempurnaannya, dan keagunannya. Jadi penting bagi seorang mukmin itu beriktikad dan berpegang kepada dan percaya kepada sifat-sifat Allah ini, dan meyakini segala sesuatu yang ada di bumi, di lautan, di langit semua adalah daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga iaitu asma Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 90 sifat, 9 asma, nama-nama yang teragung, nama-nama yang baik. Dalam asma-Nya itu ada yang bersifat dengan sifat kekuasaan, ada sifat yang penuh kasih sayang, ada sifat maha pembalas dan sebagainya. Ini dinamakan sebagai Asmaul Husna. Bahkan nama Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada itu. Dan akhir sekali, jangan kita sesekali kita mensyirikkan Allah dengan af'al, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita gandingkan ada kuasa yang lain lebih boleh mengatasi kuasa Allah. Yang kita membayangkan Allah itu bersifat dengan demikian, memiliki tangan macam tangan kita, memiliki badan macam badan kita sebagai contohnya. Itu semua adalah perkara-perkara yang merosakkan keimanan kita, dan perlu kita mempelajari ilmu usuluddin ataupun ilmu uluhiyah untuk mengukuhkan keimanan kita dan keteguhan hati kita, kepercayaan kita kepada Allah, agar kita sentiasa memandang kepada Allah SWT di dalam setiap kehidupan kita, di dalam semua penjuru pandangan dan perasaan kita. Dan yang kedua, perkara yang berhubung dengan kenabian, iaitu an-nubuwah. An-nubuwah itu adalah kepercayaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, nabi akhir zaman yang diutuskan kepada umatnya ataupun kita sekarang. Dan tidak juga kita menolak 24 nabi-nabi yang lain lagi, iaitu nabi bermula dengan Nabi Adam, Idris, Nuh, Lut, Saleh, Ibrahim sampai yang terakhir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beriman kepada nabi ini adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki sifat kesempurnaan, siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Maka sifat-sifat nabi ini perlu kita contohi dan menjadikan iktibar dalam kehidupan kita, dan Nabi itu sebagai panduan di dalam kehidupan kita, sebagai idola kita, sebagai ikutan kita, sebagai pemudah caraan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlunya kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dinamakan sebagai an-nubuwah. Dan yang ketiga iaitu ghaibiyat. Apa itu ghaibiyat? Ghaibiyah ini dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, zalikal kitabu la ghaiba fihi hudan lil muttaqin. Orang beriman itu adalah orang yang percaya kepada perkara-perkara ghaib. Apa itu perkara-perkara ghaib? Perkara-perkara ghaib ini adalah perkara yang disampaikan oleh Nabi SAW melalui hadis-hadis baginda, juga melalui Al-Quranul Karim yang menceritakan perkara-perkara ghaib, perkara yang kita tidak boleh lihat, perkara yang kita tidak pernah nampak. Contohnya apa? Malaikat, jin, alam akhirat, alam barzah. Contohnya kita ambil sebagai contoh alam barzah, kubur. Selepas kita kematian, dibangkitkan kita pada alam kubur, kita bangkit di pada mahsyar, kita melihat syurga dan neraka, pahala dan dosa, malaikat, arasy, azab kubur. Semua itu adalah urusan perkara-perkara ghaibiyah, perkara-perkara yang tidak boleh dilihat dengan mata, tetapi kita yakini dengan hati kita. Itu memerlukan pada keimanan. Sekiranya kita tidak ada keimanan, kita tidak boleh percaya itu semua. Tetapi kalau ada kepercayaan kita kepada Allah, percaya pada Rasul, insya-Allah perkara-perkara ghaibiyah itu senang untuk kita yakini meskipun kita tidak pernah nampak. Dan yang keempat iaitu syariat. Syariat ini perkara yang perlu kita yakini dan perlu kita laksanakan, ataupun maksud syariat itu adalah perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui rasulnya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua melakukan dan kita percaya, serta kita menjadikan amalan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, perkara syariat itu mempercayai ataupun melaksanakan rukun Islam. Dan ada 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, melaksanakan mengeluarkan zakat dan melaksanakan haji bagi yang mampu di Baitullah.
Dan selain pada itu hukum-hukum yang telah Allah tentukan kepada kita, haramnya, halalnya, makruhnya, sunatnya dan sebagainya. Itu semua adalah hukum-hukum yang ditentukan, yang diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Juga i'tiqad bahawasanya undang-undang syariat yang tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah ialah undang-undang yang terbaik untuk kita laksanakan. Allah SWT memerintahkan pada kita dan mengajarkan kepada kita di dalam kehidupan kita, mulai bangun pagi sehingga kita tidur, daripada potong kuku sehingga kita nak potong tangan. Semua itu Allah SWT telah memberi panduan di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian kita tengok yang kedua, iaitu batal keimanan kita melalui perkataan. Pelajar-pelajar boleh buka muka surat 78. Okey. Percakapan yang mengandungi pengakuan kufur atau penafian akidah Islam atau mempersendakan hukum-hukum Islam. Contohnya perkataan yang boleh membatalkan keimanan itu pengakuan yang mengandungi kufur. Contohnya apa? Contohnya saya tidak lagi beragama Islam. Kalau kita bercakap begini bermakna boleh merosakkan akidah kita. Yang kedua, penafian akidah Islam. Kita menafikan akidah keyakinan kita. Saya tidak percaya adanya malaikat ataupun roket dan atik tidak ada dengan saya. Saya tak percaya Rasulullah bukan Rasul yang terakhir. Ada lagi Rasul akan datang. Ini perkara yang boleh rosakkan akidah. Dan yang ketiga, mempersendakan hukum-hukum Islam. Kita mempersendakan dan bermain-main. Kita buat permainan ataupun buat lawak-lawak supaya kawan-kawan kita suka dengan kita. Menggunakan perkara-perkara unsur-unsur yang berhubung dengan syariat ataupun perintah-perintah Allah. Itu jelas dinamakan sebagai perkara mempersendakan hukum-hukum Islam. Contohnya zaman sekarang tidak perlu menutup aurat lagi, kita kata. Tengok sudah maju, tak perlu lagi. Itu tutup aurat tu zaman Nabi, zaman Arab. Itu contoh mempersendakan. Ataupun kita mempersendakan, kita kata Rasulullah pun banyak isteri. Rasulullah suka kahwin. Itu contoh-contoh lafaz perkataan yang boleh merosakkan akidah kita tanpa kita sedar. Yang ketiga, kita melihat perkara-perkara yang boleh membatalkan iman melalui perbuatan. Melakukan perbuatan amalan yang jelas menunjukkan kekufuran. Contohnya apa? Contohnya sujud kepada berhala atau makhluk dengan sengaja. Kita pergi tempat ibadah agama lain, kawan kita tu bukan agama sama dengan kita, dia pun buat ibadah dia, kita pun ikut di belakang. Itu boleh merosakkan akidah kita. Selain daripada itu, meletakkan peralatan agama lain. Kita ambil patung, orang tanya kenapa kita letak patung tu? Itu hiasan, tapi patung tu sebenarnya adalah patung yang disembah oleh agama lain. Ini perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan akidah. Yang ketiga, melakukan ucapan ibadah agama lain. Kita meraihkan ataupun kita menyebutkan, kita mengucapkan bentuk-bentuk ritual ataupun penyembahan agama-agama lain. Jelas perkara ini boleh menyebabkan kerosakan akidah kita. Keempat, mengoyak mushaf Al-Quran atau meletakkan ayat suci Al-Quran, hadis Nabi, nama-nama Allah, Rasul, malaikat dan bukan buku agama di tempat yang tidak sesuai dengan tujuan menghina atau merendah-rendahkan. Atau boleh kita ambil nama Allah, asma Allah diletakkan di tandas. Kalau di luar tandas untuk bacaan doa masuk tandas itu boleh. Tapi kalau diletakkan dalam tandas tidak boleh. Itu termasuk dalam perbuatan yang mempersendakan agama dan boleh membatalkan iman. Sekarang pelajar-pelajar boleh buka muka surat 79. Pada syarat kita melihat nombor 3.10.3, iaitu syarat membatalkan iman. Syarat-syarat boleh membatalkan iman. Ada 4 perkara. Pertama, mengakui perkara yang dilakukan membawa diri kepada kufur. Bila kita tahu perkara itu boleh membawa pada kekufuran, tapi kita cuba-cuba buat juga, jelas perbuatan ini boleh menyebabkan kerosakan akidah kita ataupun batal iman kita. Yang kedua,
iaitu mengingkari perkara-perkara asas di dalam Islam, seperti perkara yang berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman. Contohnya kita mengingkari malaikat. Malaikat, kita kata malaikat ini macam manusia. Dia sebenarnya macam manusia tapi gaib. Itu boleh merosakkan. Ataupun kita mengingkari kewujudan Allah. Allah itu ada di mana? Ada satu tempat. Dia melihat kita. Kita menyamakan Allah dengan makhluk memerlukan tempat. Itu jelas perkara yang boleh merosakkan akidah. Sedangkan Allah SWT itu zat yang maha suci. Maha suci Allah tidak boleh menyerupai sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu. Ataupun kita mengingkari rukun Islam. Contohnya solat 5 waktu. Kita bilang solat itu hanya 4 waktu. Subuh tak perlu. Sebab apa? Kita mau tidur, kita cakap solat itu hanya 4 waktu sahaja. Jadi ini jelas perkara-perkara yang boleh merosakkan keimanan ataupun terbatalnya iman kita. Yang ketiga, melakukan perkara yang jelas membawa diri kepada kufur. Kita tahu sudah bila kita mengikuti upacara-upacara agama lain, kita contohnya orang Cina, orang Buddha kan dia main singa-singa. Kita salah seorang yang bermain singa atau bermain muzik. Sedangkan perkara itu adalah perkara-perkara ritual ataupun upacara agama di kalangan agama-agama lain. Bila kita ikut sekali, kita ikut serta, maka boleh menyebabkan kerosakan akidah kita. Dan yang keempat, melakukan sesuatu perkara dengan sengaja dan pilihan sendiri tanpa sebarang paksaan. Ini tanpa sebarang paksaan. Kita disuruh buat, kita pilih untuk dia buat. Kita ada pilihan untuk tidak buat, tapi kita buat juga perkara yang boleh rosakkan akidah kita. Boleh menyebabkan terbatalnya iman kita. Kemudian kita lihat pelajaran kita pada muka surat ke-80, iaitu kesan melakukan perkara yang boleh membatalkan keimanan. Apakah kesan sekiranya kita melakukan perkara yang boleh merosakkan keimanan kita ini? Yang pertama, rosak segala amalan soleh. Ibadah yang dilakukan, amalan kita yang kita lakukan selama ini akan rosak. Dan ibadah-ibadah kita juga akan hilang pahalanya. Tidak ada pahala. Nanti kita bangkit di akhirat dalam keadaan muflih. Tidak ada apa-apa amalan kosong. Kenapa? Kerana terbatal. Puncanya apa? Puncanya terbatalnya keimanan. Yang kedua, tidak diampunkan dosa oleh Allah SWT sekiranya tidak bertaubat dan kembali kepada Islam. Bila mana kita merosak akidah kita, sama ada dari segi i'tiqad, sama ada dari segi percakapan, sama ada dari segi perbuatan, maka perbuatan-perbuatan ini tidak diampunkan dosa kita kecuali kita bertaubat, sebenar-benar taubat kepada Allah SWT, dan kita kembali kepada keimanan kita, mengucap 2 kalimat syahadah untuk mengesahkan keimanan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT menerima taubat dan dosa-dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, dilarang memasuki syurga, sebaliknya akan kekal di dalam neraka. Di mana Allah SWT pernah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yusyrik bihi. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya. Bagi dosa syirik tidak ada keampunan. Kalau dosa biasa, dosa besar, dosa kecil, diampunkan sekiranya bertaubat dan kembali kepada Allah, tidak mengulangi lagi, betul-betul taubat nasuha, insya-Allah akan diterima. Tetapi dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak akan diampunkan dan tidak boleh dimasukkan ke dalam syurga. Kenapa? Kerana ia telah menduakan Allah, telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, hilang hak terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarga muslim. Sekiranya kita sebagai seorang muslim, keluarga kita orang muslim, banyak harta, bagi orang yang murtad dan keluar daripada Islam, terbatalnya imannya, bila mana harta pusaka nak dibahagikan, tidak boleh diberikan bagi yang telah pun batal iman. Itu kesan-kesan disebabkan kerana membatalkan iman, kerana iman kita terbatal. Sekarang kita melihat muka buku teks. Pelajar semua boleh melihat buku teks pada muka surat 81 3.10.4, iaitu cara menjauhi perkara-perkara yang membatalkan iman.
Yang pertama, cara untuk kita menjauhi daripada terbatalnya iman kita itu dengan ilmu. Dan setiap pelajar mesti mempelajari apakah perkara, apakah sebab-sebab yang boleh membatalkan ilmu. Yang kedua, sahabat, hendaklah kita berkawan dengan orang-orang yang soleh, orang yang boleh menasihati kita, orang yang kita boleh contohi, orang yang beriman kepada Allah. InsyaAllah kita akan jadi seperti mana orang yang kita berkawan itu. Yang ketiga, amal. Beramal dengan apa yang kita pelajari. Sekiranya kita tahu perkara ini boleh merosakkan akidah, tetapi kita tidak beramal, kita hentam saja, akhirnya boleh merosakkan akidah. Jadi penting beramal dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya amal kita itu akan memelihara keimanan kita di mana saja kita berada. Yang keempat, kaji. Sebelum kita melakukan sesuatu perkara itu, perlu kaji dahulu. Bolehkah aku lakukan begini? Sekiranya aku lakukan, apa kesannya? Apakah kesan sekiranya aku buat benda-benda yang begini? Boleh rosakkan keimanan kita. Dan fikir untuk masa depan kita, sama ada di dunia dan di akhirat. InsyaAllah kalau kita sentiasa berfikir menggunakan akal waras kita, InsyaAllah Allah akan selamatkan kita. Dan yang kelima iaitu berdoa. Banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memelihara keimanan kita, memelihara keitikad kita agar dia tidak terbatal, agar dia sentiasa kekal dan kita mati dalam husnul khatimah, mati di kalangan orang-orang yang beriman. Dan yang akhir sekali, yang keenam iaitu bertaubat. Penting. Nah, bila mana kita sebagai seorang manusia, sebagai hamba, perlu kita bertaubat kepada Allah, bertaubat kembali kepada Allah, mohon keampunan, beristighfar, iaitu dengan lafaz astaghfirullahalazim, agar Allah SWT mengampunkan dosa kita. Itu antara cara-cara macam mana untuk kita menjauhi daripada perkara-perkara yang menyebabkan terbatalnya keimanan kita. Ada 6 perkara, saya ulangi. Yang pertama ilmu, yang kedua bersahabat, yang ketiga beramal, yang keempat kaji, yang kelima berdoa kepada Allah, dan akhir sekali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai mengakhiri pelajaran kita pada kali ini, malah sama-sama kita memperbaharukan iman kita. Dalam satu hadis Nabi SAW, jadidu imanakum, perbaharukanlah iman kamu. Maka ditanya oleh para sahabat, baginda, kaifa nunajjidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami nak memperbaharukan iman kami ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, aqsiru biqauli la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, memperbanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah, kerana kalimah ini adalah kalimah peneguhan, penyucian dan pembaharuan keimanan kita. Maka kalimah ini perlu diamalkan, perlu disebut, perlu diulas sentiasa. Allah Subhanahu Wa Taala lebih berfirman di dalam Al-Quran, faiza qadaytumus salat fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubin. Apabila kamu selesai solat, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri dan tidur. Bahkan di mana saja kita berada, perlu kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebut Allah. Dalam satu hadis menyebut afdal zikri la ilaha illallah. Jadi bermakna di situ apa paling afdal berzikir? Berzikir adalah menyebut kalimah la ilaha illallah. Jadi apa yang diperintahkan pada kita selepas daripada solat? Iaitu penyebutan kalimah la ilaha illallah. Boleh memulihkan, memperbaharukan, menyuburkan, menyegarkan keimanan setiap orang mukmin. InsyaAllah pelajar-pelajar semua kita sama-sama menghayati tajuk pelajaran kita pada hari ini. Moga-moga kita semua, saya, kamu dan seluruh sahabat-sahabat kita, keluarga kita, orang kampung kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdiri teguh di atas kalimah la ilaha illallah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.